korban kerjaya. Betul, kita bawakan tetamu yang saya percaya boleh memberi inspirasi lah kan daripada kerjaya yang memang ramai kejar ni tapi sanggup berhenti untuk kembali mengajar Al-Quran. Baik. Kita terus bersama dengan tetamu kita iaitu kita bersama dengan Puan Maliha Yasmin Abdul Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video sana anak saya Muhammad Nur Irfan Muhammad Fauzilan. Nah, inilah individu yang kata awak kalau buat kuih saya tukar jual. Nak cek pelanggan. So ini antara gabungan ibu dan anak. Bagaimana untuk mengetengahkan mengajar mengajinya kan. Tapi tak tahu juga Puan sebab tadi kan kita sebut bagaimana mengorbankan kerjaya yang cukup besar macam Hanif kata semua kejar. Semua nak kerja yang pendapatannya besar. Betul, ya. Kan. Tapi macam Puan dah berpuluh tahun jadi accountant meninggalkan kerjaya itu untuk mengajar Al-Quran. Bagaimana tercetusnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semua perancangan hidup kita ni Allah yang tentukan. Betul. Saya pegang pada Allah ya Barik. Allah ya Barik, pernah dengar? Dia adalah Allah yang maha mengaturkan segalanya. Jadi berpegang pada itulah yang ajar saya Allah ya Barik ni Ustazah Asma Harun. Dia kata amalkanlah setiap pagi 40 kali. So kita Islam means menyerahkan diri pada Allah kan. Itu maksud Islam yang sebenar. Jadi kita serahkan segalanya. Jadi bila di Telekom Malaysia selama 20 tahun sebagai seorang accountant dan saya juga pada masa yang sama belajar Al-Quran bersama ibu saudara saya ya yang merupakan guru sanad lah. Jadi dia baca secara seperti mana yang diajar oleh guru-guru dia ya. Kita belajar Quran ni kena berguru kan, tak boleh baca sendiri. Okey, jadi bila dia ajar tu saya dapati banyak kesalahan. Ya. Kesalahannya antaranya yang mengubahkan hidup saya adalah kalimah alhamdulillah. Ya, ramai orang akan sebut ha tu ha yang salah. Ya, patutnya ha pedas. Alhamdulillah maksudnya segala pujian bagi Allah. Betul. Tapi kalau kita tukar satu huruf alhamdulillah yang kita selalu sebut alhamdulillah alhamdulillah kan. Itu maksudnya segala kemustahan. Musnah. Ya, so kalimah itu yang menyebabkan Sis Yasmin, kuasa saya Sis Yasmin, okey, mengubah minda kerjaya saya. Sebab kita duk nak puji Allah setiap hari, tapi kita di sebaliknya kita tak sedar kita membuat satu kesalahan yang major. Kan? Daripada situ datanglah bila kita minta, kita kena minta lah. Sometimes in life kita lupa nak minta, kita lupa nak doa kan. Kita macam okeylah punch in, punch out, punch in, punch out kan. And then bila dah saya jadi accountant 20 tahun ni, GM saya kata why not you become a master trainer dekat TM. So saya juga ditugaskan untuk memberi satu seminar kepada 1000 kaki tangan Telekom to give a better, to find their greater purpose, tujuan hidup yang sebenar. Okay. And they come up to me and say, Sis Yasmin, thank you so much, you changed my life and all that. So I macam terdetik dekat hati saya, I pun nak berubah juga. You know, like 20 years being in accounting, gaji dah belah-belah ribu, alhamdulillah masa tu. So I have to make the choice. Saya perlu buat keputusan dengan bergantung pada Allah. Dan while reading the Quran, I found the answer. Pernah tak buka Quran, tiba-tiba kita kata, Ya Allah, tunjukkanlah aku jawapannya. So bila kita buka, it's like Allah talking to us. So that was my story. Itulah. Kalau boleh saya tanya pada Ifan. Ifan melihat kepada perubahan ibu Mami. Okey. Melihat kepada perubahan tersebutlah dan sekarang pun bersama-sama mengusahakan bersama-sama ke arah jalan yang baik ini. Bagaimana sebenarnya melihat kepada satu persatu perubahan ini, cabaran pasti Ifan sendiri pun nampak kan. Macam mana tu Fan? Like dulu macam Mami cerita before in the corporate world banyak Ifan sulung. So alhamdulillah Ifan ada 6 adik-beradik. And yang paling kecil is 8 tahun. So time tu she's very small lah.
Fatimah. Dia 5 tahun. And bila Mami being in the corporate world, dia tak banyak masa dengan anak-anak tau. So I'm seeing that and I'm like, takkanlah macam ni, takkanlah her life is just work kan. Okay. Right, so and nampaklah perubahan Mami. Like kalau balik daripada kerja before this, memang muka stres and buat kerja dekat atas katil semua kan. I think all moms have this experience lah, you know, macam kita nak bantu keluarga, anak 6 kan ramai, suami pun bekerja, tapi the lifestyle now kita perlu menolong suami kan, tapi at the same time kita nak juga bersama dengan anak-anak kan, sebab anak-anak ni Fatimah makin lama makin besar kan, so kita perlu mintalah, the key is to ask Allah tunjuk jalan yang benar. Macam kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Tapi Puan, sebab ada orang juga menukar kerjaya lain. Tapi kadang-kadang mereka tidak memilih untuk mengaji Al-Quran. Macam Puan sendiri, apa yang, sebab orang kata mungkin mengaji ni ustazah kan, kena ada basic daripada sekolah agama, sekolah pondok sebagainya, baru boleh mengajar. Tapi bagaimana Puan? Okay. So coming back pada saya cakap, saya mencari apa greater purpose saya in life. So datanglah satu hadis yang saya datangnya dengan izin Allah juga. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. So if you want to be the best hamba Allah, you teach Quran. And of course the answer is all in the Quran. So kita kena faham apa kita baca, mesti tadabbur, mesti faham maksud apa yang the love letter of Allah yang dia nak sampaikan pada kita. Jadi I want to share my feelings. Sebab mengaji ni pun kita kena rasa, kita kena rasa. Dia tak boleh ngaji dekat mulut saja. That's why we have all these equipments. Contohnya kalau dekat saya mengajar, mesti ada kena rasa. So nikmat rasa yang Allah bagi ni, subhanallah. Dia bukannya sebut tanpa ilmu. My guru always say, sebut betul-betul dengan ilmu. Baca tu biar kita ada ilmu. So Allah bagi akal fikiran, carilah ilmu tu. Banyak dekat luar sana guru yang hebat-hebat. Saya ni baru belajar lah. Saya masih belajar. Dan buku reference kami daripada Syekh Aiman Suwaid. Dia tajuk bergambar. Buku ni sangat-sangat bagus. Jadi saya punya slides presentation, bila mengajar saya refer pada buku Syekh Aiman Suwaid. Ifan, okay, difahamkan Ifan antara yang bertanggungjawab untuk memasarkanlah juga kan kelas mengaji ni. Okey, di zaman sekarang ni sukar ke sebenarnya untuk mengajak orang bersama-sama dalam belajar mengaji? Sukar. Ada challenge lah. So kita orang guna iklan berbayar and itu pun kind of like alhamdulillah Ifan punya kepakaran lah untuk membantu Mami untuk memasarkan. So guna Facebook, Instagram, Twitter, benda-benda macam tu. Okey, baik. Tapi bagaimana sokongan keluarga sendiri? Alhamdulillah, I think itu. The best support system is family. Family kita ni, sebab itulah Nabi ajar kita sentiasa jaga silaturahim. Yang support system mendoakan kita ni lah, kan? Termasuk sahabat-sahabat Quran saya yang mendoakan this greater purpose. Kenapa kita nak jadi the best? Kan? Jadi kita perlu sokongan daripada ibu bapa especially, yang sangat-sangat penting. Selagi ibu bapa kita ada, minta diorang doakanlah. Sangat penting. Dan of course saudara mara semualah, insya-Allah. Baik, dengan Ramadan yang menjelang ni, saya percaya ini juga satu tujuan hidup yang penting juga untuk kita sama-sama kembalilah kan ke fitrahnya, belajar sebutan yang betul tu, itu yang penting juga. Membaca mungkin ramai dah boleh membaca sekarang ni, tapi dengan sebutan yang betul, tajuk yang betul tu juga sangat penting. Puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Puan, terima kasih banyak juga, semoga memberikan inspirasi kepada mereka menonton pada pagi ini. Betul. Baik,